Baik, terima kasih. Kita tak mulakan dengan lagu Tan Sri, nanti ada lagi berjuta-juta dana yang masuk. Oh, Itu mengimbau kembali kenangan semasa Vagabond. Memang lagu-lagu yang itu pilihan Tan Sri ya. Memang minat dari era Vagabond. oh, itu masa kita lagi muda dulu. Umur saya 18 ke 15 tahun. Ketika itu. Pada masa itu yang favorite Elvis Presley, Ya. Cliff Richard dan sebagainya. Ya. Kami teenager band lah. Main gitar, main bass drum, lead gitar sebagainya. Kemudian ada fan club juga pada itu. Okey, dengan bell bottom ya. Dan selepas berapa tahun lagu-lagu itu memungkinkan untuk dana 1 juta lebih. Masih ingat. Kita ingat yang dulu-dulu, kita masih ingat. Okey. Saya ingat. Masih. Tan Sri, saya sangat bertuah sebenarnya kerana saya sempat menemu buat Tan Sri beberapa episod selepas 100 hari, selepas setahun. Dan kini menjelang pilihan raya Dewan Undangan Negeri. Jadi, saya sendiri secara peribadi melihat building block sewaktu mana Tan Sri mula memimpin Sarawak. Tapi dari persepsi Tan Sri sendiri, melihat pada peringkat awal mengambil alih legasi kepimpinan yang besar, mengisi kasut yang besar dan kini akan memimpin Sarawak menjelang pilihan raya. Ya. Bagaimana kalau Memanglah saya masuk kaki dalam kasut yang begitu besar. Tapi semenjak mengambil alih jawatan ini, kita sentiasa berfikir bagaimana mengangkatkan maruah orang Sarawak dan juga bagaimana menolongkan orang miskin. Oleh kerana kebanyakannya orang miskin duduk di luar bandar. Ya. Orang yang sudah kaya tak perlu pembelaan kerana mereka dah kaya, dah senang lenang. Orang yang belum, yang masih miskin itu patut kita tolong. Jadi itulah sebabnya nombor 1 saya katakan saya tidak mahu maruah orang Sarawak dipandang rendah oleh kerana ada dalam borang persekutuan Ya. menganggap orang Iban, orang Melayu, orang Ulu sebagai orang Melano, sebagai lain-lain. Bahkan mereka itu manusia. Ada budaya mereka, ada tradisi mereka. Sama-sama kita bernyanyi negaraku. Jadi itulah saya minta dan kerajaan pusat setuju. Perkataan lain-lain itu patut diubah sesuaikan. Bagi siapa yang kata Melayu bukan suka hati dia lah. Apa memperkenalkan mereka. Kedua, saya ingat saya tidak mahu orang Cina dianggap sebagai pendatang. Oleh kerana mereka sudah sini 2, 3, 4, 5, 7, mungkin 10 keturunan. Kalau yang dapat melihat berapa ribu sudah kubur orang Cina di Sarawak ini, bukanlah mereka mati besok hari saja. Berpuluh tahun sudah ada di sini. Dan mereka telah bekerja di sini, beranak di sini, berkahwin di sini, bikin anak pun di sini juga. Sakit di sini, mati di sini, kubur di sini. Jadi patutlah mereka dianggap sebagai one of us. Memang betul asal-usul mereka memang dari Cina, tapi kadang-kadang mereka melawat balik tempat asal-usul mereka dari Cina. Tapi sudah melawat asal-usul mereka dari Cina, dia balik. Dia balik Sarawak. Tak ada dia lalu tinggal di sana. Jadi janganlah panggil, mengecilkan hati orang lah. Yang menganggap mereka itu warga negara, kita panggil dia pendatang. Bukan sama tahap dengan orang Bangla kah, orang Burma kah, apa kan. Mereka itu memang warga negara Malaysia. Itu langkah yang kecil tapi besar juga. Dan ketiga, bagaimana cara menolongkan orang miskin supaya mengurangkan bebanan. Maklumlah sekarang harga naik itu kiri dan sebagainya. Nombor 1, saya fikir mana yang caranya
dapat meliputi semua orang. Nombor satu, saya turunkan skandal elektrik untuk ada yang meminta turun sampai 50% atau menambahkan mereka yang tidak langsung tidak membayar elektrik. Ada yang terima percuma. Percuma saja. Oleh kerana kalau kita dapat membekalkan elektrik yang murah kepada syarikat asing, kayak Jepun, syarikat China, Korea, mengapa kita tak dapat memberi elektrik yang murah juga kepada orang kita sendiri? Itulah kita buat demikian. Dan sekarang banyak orang senang hati lah itu harga elektrik. Hanya yang sebenarnya sini Sarawak adalah kadar elektrik yang bisa rendah sekali. Bukan saja di Malaysia, bahkan di region ini. Lagi tol. Kita tidak mahu tol di Sarawak. Kalau dia nak ada di Semenanjung, suka hati dia lah. Kalau boleh nanti saya nak pindah lebuh raya di sini ke Semenanjung. Sebab di sana saya banyak baik. Kerana kita kira kalau orang itu pakai tol sekurang-kurangnya RM100 sebulan. Jadi kalau dia menggunakan tiap kali dan bertiga kali sekali, walaupun nampaknya RM160 nampaknya kecil, tapi bila kita selalu menggunakan sampai hampir antara 100 dengan 200 sebulan. Jadi orang miskin kiralah pendapatannya 1,000 katalah. Jadi 200 bayar mortgage motor, 200 bayar mortgage rumah, 200 bayar bil itu, bil ini, 200 bayar tol, jadi tinggal 200. Takkan orang kita makan batu. Jadi dia buat begitulah. Jadi begitu juga kita selalu tolong. Yang kedua, peri. Sarawak ni banyak sungai, berpuluh-puluh sungai dan banyak berpuluh-puluh peri. Kadang-kadang dia charging RM5, RM10, RM15 pun ada. Jadi government akan subsidize itu, hanya bayar RM1 saja. Jadi kalau itu masih juga mereka komplain, tak usahlah bayar, tak usahlah pakai peri berenang saja lah. Dan sekarang kita lagi berfikir bagaimana nak menghapuskan quit rent, sewa tanah, quit rent, terutama sekali kepada orang miskin. Lagi pun quit rent ini tak berapa banyak, RM1, RM2, satu ekar. Tapi untuk orang yang tinggal jauh-jauh, bagaimana nak pergi jauh-jauh nak bayar RM2? Alang-alang kos pentadbiran pun lebih daripada itu. So tengahan bulan ini, bulan 3 nanti, kita akan mengisytihar iaitu sebilangan daripada quit rent akan dimansuhkan. Okey, pertengahan bulan 3. Dan selepas itu, kita juga mengira bagaimana mengurangkan assessment rumah tangga yang residential, khususnya di luar bandar. Jadi ini salah-salahnya kita mengurangkan bebanan kepada rakyat. Menariknya Tan Sri, kerana semangat Tan Sri menyebutkan peringkat awal mengisi kasut yang besar. Tetapi banyak inisiatif yang Tan Sri lakukan ini. Nanti kita akan pergi secara lebih terperinci tentang inisiatif. Cumanya RTM Sarawak bekerja keras dan telah mendapatkan satu karangan dari Arkib Negara di Kuching. Kami akan kongsikan karangan. Saya tak pasti sama ada Tan Sri ingat atau tidak. Dan karangan itu Tan Sri tulis ketika bertujuan untuk mendapatkan pengajian ke Australia. Dan menariknya kerana karangan ini, kalau kita boleh kongsikan bersama penonton, karangan itu di hujungnya menyebutkan bahawa I believe
I have the enthusiasm to serve my country well. Ya. Dan hari ini Tan Sri menjadi Ketua Menteri Sarawak. Kita berikan tepukan kepada Tan Sri dengan semua inisiatif itu. Pertamanya Tan Sri bahasa Inggerisnya cukup bagus. Yang kedua, niatnya itu pada ketika usia mana Tan Sri surat itu? Karangan itu. Selepas Mungkin kongsi. masih di bangku sekolah. Ya. Mungkin umur 18 ke 19. Itu menariknya Tan Sri kerana pada ketika umur itu Tan Sri sudah menyatakan dengan jelas dalam karangan itu bahawa I believe I have the enthusiasm to serve my country. Memang dari mula-mula kita memang sudah ada kecenderungan dalam bidang public service. Dan mungkin masa itu kita yang masih muda macam-macam halangan. Sekarang syukur Alhamdulillah kita dapat memenuhi halangan itu. Sama ada rakyat terima tak terima tak tahulah. Realitinya Tan Sri, walaupun Tan Sri menyebutkan sebegitu, secara peribadi saya melihat dan membaca telahan umum berkait dengan populariti kepimpinan Tan Sri, ramai yang mengatakan bahawa menjelang pilihan raya ini akan kekal. Soalnya sejauh mana majoriti akan bertambah. Allah yang menentukan, kita usaha. Allah yang menentukan. Tapi kita ada keyakinan lah dapat menang lah. InsyaAllah. Jadi saya bersama Ketua Menteri Sarawak kita Tan Sri juga memberikan laluan. Ada yang sudah mula ramai bertanya di Facebook. Selain daripada itu nanti kami akan bawakan juga ruang ini untuk tuan-tuan audiens di studio bertanyakan soalan. Jadi kita akan mula menerima soalan seketika nanti. Atau kita ingin soalan okey. Tan Sri, berkait dengan cabaran menghadapi pilihan raya negeri ini, kelihatannya seperti cabaran yang Tan Sri sedang hadapi adalah berkait dengan dalaman. Kerana kelihatannya momentum di luar sudah mula meningkat memberikan dokongan, tetapi perpecahan dalaman itu, pergeseran itu menjadikan satu hambatan. Jadi begini, saya tidak banyak nak nama-namakan mereka, tapi memang ada pihak yang degil, tidak mahu kompromi, kata dia juga. Jadi kita biarlah dia kata macam-macam dalam statement, itulah calon dia, inilah calon dia. Oleh kerana yang akhir-akhir sekali kita sendiri yang memberi keputusan, kita dengan Perdana Menteri. Jadi mereka nak kata itu suka hati dia lah. Tapi ke ujungnya kita mesti memberi keputusan. Takkan Barisan Nasional bertanding 2-3 orang calon Barisan Nasional satu kawasan. Jadi ini terpulang kepada Perdana Menteri dengan saya lah. Dan saya fikir Perdana Menteri akan menyerahkan kepercayaan kepada saya. So they can say whatever they want, but in the end, I'll be the person who decide. Kedegilan itu tidak akan mengganggu persiapan Barisan Nasional Sarawak menghadapi pilihan raya negeri? Lagi pun menambah kegiatan mereka. Kerana mereka ingin nak dipilih jadi calon. Dan pilih menggunakan lambang rejim. Itu realitinya. Bercakap tentang calon ini, kita akan perdalamkan seketika nanti. Masanya untuk kita berehat seketika. Jadi teruskan, anda boleh memanfaatkan ruang Facebook. Kami sudah menyediakan pautannya Tanya Tok Nan. Saya baru tahu bahawa Tan Sri selesa dengan gelaran itu, Tok Nan. Jadi teruskan kesihatan anda. Kita akan kembali sejurus selepas ini.